Hai, halo, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan, ada satu gesaan daripada peguam untuk polis mengesahkan adakah mereka sudah menyoal Anwar dan Farhash atau mereka belum soal Anwar dan juga Farhash. Itu adalah pertanyaan ataupun satu gesaan yang mengejutkan penyokong-penyokong Anwar. Adakah Anwar terlibat dengan satu perkara yang boleh menyebabkan kredibiliti beliau sebagai PM jatuh? Sebelum kita teruskan kepada isu kita yang paling panas, saudara-saudara, saya kenalkan kepada Anda, ini adalah produk Transfer Factor Advance, produk for life yang sangat bagus. Produk ini mampu meningkatkan kekuatan imun badan kita sehingga 437%. Dengan kekuatan imun badan kita, pelbagai jenis penyakit tidak dapat masuk di dalam tubuh badan kita. Produk ini menguatkan imun badan kita. Bila imun badan kita kuat, penyakit boleh dilawan. Jadi, tidak kira Anda mempunyai penyakit atau Anda sihat, Anda boleh mengambil produk ini. Saudara-saudara, produk ini sangat baik, sangat laris di pasaran. Anda boleh research sendiri for life transfer factor. Kepada Anda yang mempunyai penyakit, contohnya kencing manis, gastrik, penyakit yang melibatkan jantung, melibatkan perut, saya sangat rekomen Anda untuk mengambil produk ini. Sila PM nombor tertera untuk mengetahui lebih lanjut tentang produk ini, dan juga untuk bisnes pun boleh. Saya boleh layan Anda. Oke, kita teruskan kepada satu isu yang paling panas hari ini. Saya rasa ini boleh menyentuh kredibiliti Anwar sebagai Perdana Menteri. Peguam gesa polis sahkan sudah soal Anwar, Farhash atau belum? Saya meletakkan satu persoalan. Kalaulah Anwar disiasat oleh polis, adakah Anwar terlibat kesalahan, terlibat jenayah? Ketua Polis Negara digesa mengesahkan sama ada pihak berkuasa telah menyoal individu penting yang dinamakan dalam laporan sebelum ini, yang difailkan oleh Yusof Rote ketika mendakwa dia diperangkap. Dalam surat kepada Nazarudin, Peguam Yusof mempersoalkan sama ada polis telah menyiasat atau merekodkan kenyataan Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan bekas pembantunya Farhash Wafa Salvador semasa perbicaraannya di Mahkamah Tinggi KL. Laporan polis Dang Wangi telah dikemukakan dan juga diletakkan kepada dua pegawai penyiasat, masing-masing kes senjata dan dada. Tiada jawapan tuntas diperoleh mengenai status siasatan laporan ini, kata surat yang dihantar oleh firma guaman Law Practice of Rafiq. Syarikat guaman itu juga berkata, jika Nazarudin atau PDRM gagal memberi maklum balas secukupnya terhadap surat itu dalam tempoh 7 hari, anak guam mereka berhak untuk meneruskan tindakan undang-undang selanjutnya. Malaysia kini telah menghubungi Nazarudin dan pasukan komunikasi Bukit Aman untuk maklum balas terhadap perkara itu. Menurut salinan laporan polis, Yusof yang difailkan pada 12 September tahun lepas dan dilampirkan dalam surat itu, dia mendakwa tidak pernah terlibat dalam sebarang aktiviti melibatkan dadah atau senjata api. Dia menambah bahawa dia adalah mangsa penganiayaan dan perangkap oleh Anwar dan Farhash, dengan mendakwa bahawa tuduhan terhadapnya bertujuan untuk menutup saman sivilnya terhadap Anwar. Jadi saudara-saudara, saya hanya ingin meletakkan satu pertanyaan. Kalaulah mana-mana pemimpin politik di negara ini, termasuk yang memegang jawatan PM, memang terlibat bersalah, memang dibuktikan bersalah, terlibat dengan jenayah, sudah pasti jawabannya adalah satu, yaitu masuk penjara. Ditangkap ataupun dikenakan tindakan undang-undang. Tapi untuk kes ini, kita nantikan saja apa yang akan berlaku. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle.
Terima kasih karena terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan Bapak yang saya hormati, kita sudah menerima berita peletakan jawatan yang mengejutkan, di mana Rafizi dan juga Nick Nazmi sah telah mengumumkan peletakan jawatan mereka. Namun akhirnya, apa yang berlaku kepada kepimpinan PKR, apa yang berlaku kepada kerajaan, khususnya Anwar Ibrahim, setelah dua orang kuat PKR ini letak jawatan di dalam Jemaah Menteri. Akhirnya ini yang Anwar lakukan. Ada kerombakan kabinet, ataupun adakah mereka digugurkan dan digantikan? Nah, ini keputusan terbaru Anwar. Tapi sebelum kita teruskan, saya nak share kepada Anda produk For Life Transfer Factor yang sangat bagus dan sangat baik untuk imun badan kita. Produk ini mampu meningkatkan kekuatan imun badan kita sehingga mampu melawan pelbagai jenis penyakit. Tak kira penyakit luaran kah, penyakit dalaman. Tetapi ini menguatkan, bantu untuk meningkatkan dan mendidik imun badan kita untuk menjadi bijaksana melawan pelbagai penyakit. Saudara-saudara, mungkin ada yang tertanya-tanya, adakah produk ini boleh diambil semasa Anda memakan obat yang lain? Jawabannya adalah iya. Anda boleh mengambil produk ini walaupun dalam masa yang sama Anda sedang mengambil obat daripada hospital ke, daripada klinik, daripada mana-mana. Jadi produk ini selamat, hospital approved, dan Anda boleh lihat di dalam PDR, buku reference dokter, ada diluluskan produk ini. Jadi tuan-tuan tanpa tunggu lagi. Banyak penyakit yang ada pada zaman modern ini. Penyakit yang lama pun ada juga, sakit perut, bahagian perut, penyakit yang melibatkan jantung, penyakit melibatkan kulit, banyaklah. Jadi ini adalah produk yang sangat baik untuk meningkatkan kekuatan imun badan kita. Jangan tunggu lagi, sila PM nomor tertera. Oke, saudara-saudara, kita teruskan. Anwar akhirnya mengambil keputusan. Pelawar Rafizi dan Nick Nazmi sertai semula kabinet. Mungkin ada yang tertanya-tanya, setelah Rafizi dan Nick Nazmi letak jawatan, mungkin kita terfikir, adakah Anwar akan memilih Nurul Izzah kah? Adakah Anwar akan memilih mana-mana pemimpin untuk mengisi kekosongan kedua-dua menteri tersebut, yaitu Menteri Ekonomi dan juga platform yang dipegang oleh Nick Nazmi? Tapi akhirnya Anwar telah mengambil keputusan untuk mengambil semula, mempelawar Rafizi dan Nick Nazmi untuk masuk balik di dalam kabinet. PM berkata dia berhasrat untuk melihat bekas Menteri Rafizi Ramli dan Nick Nazmi kembali menyertai kabinet. Walaupun kedua-dua mereka mengemukakan surat peletakan jawatan dan memohon cuti, Anwar menjelaskan dia hanya meluluskan cuti tersebut bagi memberi ruang kepada mereka mempertimbangkan semula keputusan masing-masing. Mengenai perkembangan lain, Anwar berkata dia masih memberi masa kepada dua menteri yang meletakkan jawatan sebelum ini untuk memikirkan secara masak-masak sebelum melepaskan kedudukan mereka dalam kabinet. Biar mereka berpikir. Saya kalau boleh mahu mereka sertai semula kabinet. Surat peletakan jawatan sudah diterima, tapi saya belum terima, belum luluskan peletakan jawatan mereka. Maknanya Anwar masih mahu Rafizi di dalam kabinet, dan of course masih mahu Rafizi di dalam PKR. Mungkinkah Anwar boleh menjadi the next, Rafizi boleh menjadi the next Anwar? Walaupun perjalanannya mungkin berbeza, cabarannya berbeza, tidak mustahil untuk Rafizi menjadi presiden PKR, dan tidak mustahil untuk Rafizi menjadi Perdana Menteri. Itu pada pandangan saya. Apa komen Anda?